Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن سن بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Sahabat semua, para pendengar di mana sahaja tuan-tuan berada dan juga anak-anak yang di rumah, nampak gaya kita cuti lama. Jadi kalau anak-anak tak isi masa lapang dan tuan-tuan ibu bapa yang mempunyai anak-anak tidak mengisikan mereka dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang manfaat, mereka akan mengisi masa mereka sendiri. Oleh itu tolonglah kita pastikan anak-anak sepanjang cuti ini nampak gaya daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia. Kita akan cuti sampai raya lah, nampak gaya. Jadi oleh itu mudah-mudahan dengan siaran saya mengajar ataupun kuliah saya ni, saya harap dia memberi manfaat terutama kepada anak-anak dan juga tuan-puan yang tak pergi mana, muslimin muslimat rahimakumullah yang tidak ke mana-mana. Kita sambung kitab kita untuk siri yang kedua. Pada hari ini saya bersiaran untuk membaca kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, karangan tuan guru kita, tuan guru Haji Husin ataupun kita kata Tuan Husin Kedah. Jadi kitab ni antara kitab yang terkenal kepada orang yang mengaji pondok, terutama untuk anak-anak kecil, orang yang baru nak mula mengenal Islam, nak mengenal agama kita sendiri. Pasal itu dia namakan Hidayatus Sibyan, petunjuk hidayah kepada kanak-kanak. Walaupun umur kita 50 tahun, tapi kita baru nak mula belajar ataupun nak faham Islam, iman, maka kita dianggap seperti kanak-kanak juga. Itu. Baik. Kita sambung kitab kita. Kita nak cerita hari ini sifat 20. Dan bahawasanya segala yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib bagi atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Mukallaf ni orang yang akil baligh, Islam tidak berhimpun padanya buta dan tuli. Jadi kalau orang tu dah baligh, tak berakal, tak Islam, dia dikira tak mukallaf. Mukallaf ni mestilah Islam, mestilah dia tu akil baligh. Jadi orang bukan Islam ni wajib masuk Islam lah dulu. Itu ya, dengan pula kata depa yang bukan Islam tu tak wajib sembahyang sebagainya, apa semua tak wajib tahu, tak wajib apa semua ni. Baik. Ya, depa kena Islam dulu. Kita yang Islam ni, yang kita Islam, bila dia masuk Islam, orang yang baru masuk Islam sekalipun, maknanya bila kita ni Islam, bila kita kata diri kita ni Islam, maka kita kena tahu sifat 20. Tahu, faham. Bukan maknanya kita kena hafal. Hafal itu wajib pada sekolah. Ya, kena tahu. Pertama, wujud. Artinya Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala.
Wujud ada Allah Ta'ala. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Hanya wajib ada buat selama-lamanya. Adapun tanda Allah Ta'ala tu ada, baharu sekalian alam. Dulu Abi ataupun saya, Abi dulu ni duk hafal macam tu. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Hanya wajib ada buat selama-lamanya. Adapun tanda ada Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam. Qidam artinya sedia. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Hanya wajib sedia buat selama-lamanya. Adapun tanda sedia Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam. Itu doa pai dulu ni kecil-kecil macam tu. Baik. Wujud ada Allah Ta'ala. Mustahil ia adam. Adam artinya tiada. Jadi lawan pada sifat wujud adam. Ain adam. Maksudnya tiada. Mustahil lah Allah Ta'ala tu tak ada. Allah ada. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama. Ada zat padahal tiada dikarenakan dia dengan satu sifat yang lain. Apa maksud dia? Maksud dia, wujud ni sifat yang mensabitkan zat. Mestilah Allah ada. Bila ada sifat wujud, maka adalah sifat qudrat, iradat, basar, kalam, barulah ada. Allah tak ada, macam mana nak main sifat lain? Maka sifat wujud ni nama dia sifat nafsiyah subutiyah. Subut. Dia sabit kepada benda-benda lain. Makna sabit kepada sifat lain, datangnya sifat lain atau adanya sifat lain sebab adanya wujud. Mestilah wujud dulu. Ustaz fahami kena ada dulu baru mai sifat mendengar, baru mai sifat mendengar, melihat, sifat tinggi, rendah baru dia mai. Kena ada wujud dulu, kena ada dulu Ustaz fahami tu, baru ada sifat lain. Begitulah maksud dia. Dia kata tiada dikarenakan dia dengan satu sifat yang lain. Dia bukan kerana ada wujud, ada sifat mendengar, baru dia wujud. Dia wujud dulu. Kena wujud dulu. Itu maksud dia. Ya. Jadi sifat wujud ni sifat yang sabit. Allah Ta'ala ada. Sudah. Senang Allah Ta'ala ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Maka Allah Ta'ala ialah menjadikan 7 petal langit dan bumi. Itu tanda adanya Allah. Dalil adanya Allah. Allah mencipta adanya langit dan bumi. Tapi jangan kita silap faham. Jangan kita kata Allah ada sebab. Tak. Allah ada bukan tanpa sebab. Jangan silap. Kalau kita kata Allah ada sebab adanya langit dan bumi. Salah tu, salah. Kita nak kata Allah ada tu, kita nak kenal Allah bila kita tengok adanya langit dan bumi. Pasal kita ni baru ada. Jadi bila kita nak kenal Allah, tengok langit, bumi, ada Allah. Allah mesti ada. Tapi kalau tak ada langit dan bumi, kita pun tak ada, tak payah fikir apa dah lah. Tapi Allah ada. Allah ada. Allah ada tanpa sebab. Tak ada sebab. Bukan Allah ada sebab kita. No, jangan sama sekali. Salah tu. Salah. Allah ada. Cuma dalilnya mana kata Allah ada, kita tengok adanya langit dan bumi dicipta oleh Allah. Pasal apa kita nak kena ada dalil? Pasal kita ada lah, kita hidup. Kalau kita tak hidup, kita tak ada, kita nak cari dalil apa? Allah ada. Sekarang ni kita nak kenal Allah. Allah ada bukan tanpa bersebab. Allah wujud tanpa memerlukan siapa-siapa.
tanpa sebab. Allah ada. Baik. Afillahi syakkun, adakah syak pada Allah, wujud Allah? Yakni tiada syak seorang pada wujud Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan syak sama sekali bahawa Allah Ta'ala ada. Tuan-tuan boleh tanya lah, siapa-siapa pun, anak-anak, siapa pun boleh tanya kalau tak faham. Ni bab akidah ni penting lah. Bab akidah ni penting. Akidah tak betul, maka sembahyang pun tak guna, puasa pun tak guna. Kita jadi orang yang sesat. Jangan sesat dalam akidah. Sebab tu akidah ni kena mengaji. Awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu akidah adalah benda yang paling mula kena belajar. Matematik, sains apa semua kemudian. Akidah lah mula sekali. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Makna dia cerita pasal apa? Pasal Allah. Akidah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ni bab apa? Bab akidah dengan sains. Makna dia cerita akidah. Macam mana kita nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah. Allah tu mencipta hampa daripada segumpal darah. Tu nak kenal Allah tu. Jadi awal-awal lagi cerita pasal Allah. Bab akidah. Ini ngaji. Baik. Sifat yang kedua, qidam. Artinya sedia Allah Ta'ala. Sedia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedia. Mustahil hudus. Artinya baharu. Mustahil Allah Ta'ala tu baharu. Apa maksud sedia ni? Makna qidam iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Dan bagi segala sifatnya. Macam mana kita nak kata ada awal? Sedang awal ni bila? Macam mana kita nak kata awal? Ada masa kan? Masa kita kira macam mana? Macam mana yang kita duk kira jam? 5 minit, sejam, 30 minit, sehari. Kita kira kok mana? Macam mana kita kata masa tu kira macam mana? Sebab kita tengok peredaran matahari. Okey. Ada malam, ada siang, kita kira. Nah, matahari itu siapa cipta? Allah. Jadi masa tu siapa cipta? Allah. Jadi bila masa tu dicipta oleh Allah, macam mana kita nak kata Allah Ta'ala tu ada mula? Allah tak ada mula lah. Mula makna ada masa. Masa siapa cipta? Allah. Jadi oleh itu, tidak ada mula. Sedia Allah tidak bermula. Begitulah juga sifat-sifat dia yang lain. Dan segala sifat dia. Sifat sama, basar, kalam. Bila Allah mula mendengar? Tidak. Tak ada mula. Tidak ada permulaan sebab masa dicipta oleh Allah. Dalilnya, huwal awwalu. Dialah yang awal, tiada mulanya. Dialah awal, tiada mulanya. Sifat yang ketiga, baqa. Artinya kekal Allah Ta'ala. Bermula maknanya Allah Ta'ala kekal. Bermula maknanya iaitu tiada akhir. Dan tiada berkesudahan bagi zat Allah Ta'ala bagi segala sifatnya. Lawannya apa? Lawannya tarwal adam. Tarwal adam. Apa dia tarwal adam? Artinya kedatangan tiada. Kedatangan oleh Adam padanya, iaitu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Mustahil Allah Ta'ala tiada, mujizasa. Kekal, lawannya binasa. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Mana dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Yang mempunyai ketinggian, keagungan dan juga kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala kekal. Kekal berdasarkan, maknanya kita wajib kata pada akal kita pun Allah Ta'ala mestilah kekal. Kalau binasa macam kita.
maka Allah Ta'ala tu maha kekal. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala yang baharu ini pada zatnya dan sifatnya dan segala perbuatannya. Allah Ta'ala tak sama dengan benda yang baharu, makhluk. Tak sama. Pencipta mana boleh sama dengan benda yang dicipta? Tak boleh. Bermula maknanya, lawannya iaitu mumasalatuhu lil hawadis. Bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, iaitu mustahil. Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya dan segala perbuatannya, iaitu menyamai akan zat Allah. Yang ini maknanya mumasalatul hawadis, lawan dia menyamai. Patutnya tidak boleh menyamai oleh segala zat baharu dan segala perbuatan mereka, semua tak boleh sama. Allah Ta'ala tak akan sama dengan perbuatan hambanya, tak akan sama dengan sifatnya. Kena faham. Jadi kalau mai apa-apa orang kata ni macam Tuhan. Tak. Tuhan tak ada macam. Lagu tu kah? Allah Ta'ala lagu? Tak ada lagu. Tak ada lagu, tak ada macam. Allah. Bila Allah mendengar Allah tak sama dengan mendengar kita. Melihat Allah tak sama dengan melihat kita. Kita melihat dengan adanya cahaya. Kita melihat dengan mata. Allah Ta'ala tidak melihat dengan mata. Jadi melihat Allah tak sama dengan melihatnya kita. Orang yang buat bangku ada kaki. Orang hak buat ada kaki. Samakah kaki bangku dengan kaki orang hak buat? Tak sama. Pencipta tak sama dengan yang dicipta. Jadi Allah Ta'ala mencipta alam yang besar ni. Allah Ta'ala mencipta segala-galanya, maka semua benda yang dicipta itu tidak sama dengan Allah. Laisa kamislihi syai', dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala habaq dalam Quran, tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Jadi benda-benda macam inilah kita kena tahu. Maknanya kalau orang mai buat ajaran sesat kat kita, dia kata saya boleh melihat seperti mana Allah melihat. Bagi penampak bah, sudah. Hang cakap bah. Hang boleh melihat macam mana Allah Ta'ala melihat. Hang cakap baik sikit. Hang tu bukan Tuhan tau. Allah Ta'ala takkan sama dengan siapa-siapa. Hang tak boleh sama dengan Tuhan. Mana boleh. Allah Ta'ala tak boleh sama dengan hang. Tak boleh. Hang jangan duk merapu. Hang buat ajaran sesat apa. Tengok, faham? Tu sebab kena mengaji. Mengaji akidah, kalau mailah ajaran mana pun habaq kata saya boleh mengampunkan kamu. Dia kata, Syekh ni kata, baik, kamu ada salah apa? Dosa ya? Okey, baik, kamu dosa membunuh orang, baik, saya ampunkan dosa membunuh kamu boleh masuk syurga. Yang boleh mengampun hanya Allah. Sifat mengampun hanya Allah. Kita ni bagi maaf ya. Bagi maaf bolehlah, memaafkan kesalahan orang, tapi mengampunkan dosa Allah. Sebab tu aku tak ampun dosa hang, tak boleh. Saya maafkan kesalahan hang, tak apalah, aku maafkan kesalahan hang, bolehlah. Tapi kalau aku ampunkan dosa kamu, no, tak boleh. Tak boleh. Yang mengampunkan dosa hanyalah Allah. Jadi makna dia itu yang maksud mukhalafatul hawadis. Allah Ta'ala tak sama. Kita memaafkan, Allah mengampunkan. Allah melihat, kita melihat. Melihat kita tak sama dengan melihat Allah Ta'ala. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maknanya, iaitu tiada berkehendak ia kepada zat. Kerana ia zat, tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada
orang yang mencipta dia. Zat lain tak ada lah. Allah Ta'ala tak perlu orang untuk mencipta dia. Sebab dia sendiri jadi. Dia Allah Ta'ala ada sedia ada. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Makna dia, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa untuk bagi dia ada. Tak. Allah berdiri dengan sendirinya. Tak perlu. Mustahil Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi ghairih, lawan dia. Lawan pada sifat tu berdiri dengan yang lain. Mustahil lah. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal hayyul qayyum. Dialah Tuhan yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Allah Ta'ala tak perlu kepada pelaku fa'il. Tak perlu pada zat lain untuk Allah Ta'ala ada. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Cikgu Zamri, Saudara Zahri. Baik. Sifat yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah. Artinya Esa Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Sa pada sifat, sa pada perbuatan, sa pada sifat, sa pada zat. Itu kata sa tu. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada perbuatan. Apa maksud sa ni? Wahdaniyah ni makna dia tak kompromis. Allah Ta'ala tak kompromis. Allah Ta'ala zat yang tak ada zat sama dengan Allah. Zat Allah Ta'ala tidak ada mula dan tidak ada akhir. Sama lah, ada ke zat macam tu? Tak ada. Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar. Ada orang yang bersifat mendengar macam Allah? Tak ada. Hanya satu untuk Allah ya. Sifat tu, sifat mendengar Allah tu hanya ada pada Allah. Tak ada, tak share kat orang lain. Orang lain tak boleh seperti mendengar Allah. Tidak seperti melihat Allah. Itu maknanya sa. Sa pada sifat. Sa pada perbuatan. Allah boleh mencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala boleh mencipta lalat. Perbuatan Allah mencipta lalat. Ada orang boleh mencipta lalat? Tak boleh. Sa pada sifat. Sa pada perbuatan. Perbuatan Allah mencipta virus coronavirus. Allah Ta'ala mencipta COVID-19. Siapa yang mencipta COVID-19? Allah. Maka bila Allah mencipta, maka tidak akan ada sama. Tak ada siapa boleh buat apa yang Allah Ta'ala cipta. Kita buat kereta, buat bangunan, buat satelit. Orang lain boleh tiru, boleh cerita. Orang boleh tiru handphone yang kita buat, orang boleh tiru meja kita buat, Allah Ta'ala, orang boleh tiru. Sebab yang tu kita yang cipta. Tapi bila Allah yang mencipta, perbuatan mencipta tu tak ada siapa boleh tiru. Buat main sini, siapa yang boleh buat seekor nyamuk? Yang mata nyamuk tu sama dengan 100 mata manusia. Mata nyamuk. Nyamuk ni bila dia nak hisap darah, dia bukan makan darah tu. Darah tu untuk menetahkan telur dia. Yang hisap ni nyamuk betina. Dan itulah yang kita belajar sains. Macam mana nyamuk ni boleh scan tengok. Mata dia punya kuat 100 mata manusia. Mata nyamuk tak nampak pun. Mata yang kecil tu lebih hebat daripada mata manusia 100 biji. Masya Allah. Saya pun pakai spek. Kalah dengan mata nyamuk. Siapa cipta nyamuk? Allah. Siapa boleh cipta nyamuk? Tak ada siapa. Sebab Allah saja yang boleh menciptanya. Sa pada perbuatan. Makna dia itulah kata tak ada siapa boleh buat macam mana Allah buat. Itu maksud dia. Kalau ada orang mai ajaran sesat ke, mai habaq kat kita kata dia boleh mencipta nyamuk, dia boleh bagi hidup orang yang mati, pembohong. Sebab kita ada akidah. Ni yang kata kena wajib belajar sifat 20. Pasal nak lawan benda-benda macam ni. Bila tak settle sifat 20 tu yang pergi jadi ikut ayah pin lah, pergi ikut merapu-rapu ajaran-ajaran sesat ni. Pasal apa? Pasal tak faham sifat 20. Tu yang tok-tok guru duk pesan sangat belajar sifat 20 ni.
Dan kita pergi condemn pula lah. Janganlah condemn. Kita tak mau belajar cara sifat 20, nak belajar cara lain, silakan. Tak ada masalah. Yang penting kita kena awwaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala. Cara kami, Ustaz belajar, Abi belajar cara sifat 20. Nak dapat kemanisan akidah Muslim, nak mempertahankan akidah iman. Aku percaya kepada Allah. Nak percaya kepada Allah, rukun iman yang pertama ni, kita duk kupas pasal rukun iman yang pertama ni, yang itu nak kenal Allah Ta'ala. Aku yakin Allah Ta'ala, Allah hebat. Ni, sebab tak ada siapa pun boleh lawan dia. Dia wahdaniyat. Dia sa pada zat, sa pada sifat, sa pada perbuatan af'al. Dalil firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu sah. Satu. Bukan dua, bukan tiga. Senang, simple, faham. Qudrat, yang ketujuh, kudrat. Artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu sifat yang mewujud, yang berdiri ia pada zat yang mewajib ia bagi zat. Qudrat maknanya satu sifat yang mewujud, yang berdiri ia pada zat. Berdiri pada zat. Zat Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat. Dia berdiri dekat siapa? Dia berdiri dekat Allah. Allah ada, dalam waktu yang sama ada kudrat. Kudrat tu ada kat mana? Kudrat tu ada pada zat Allah. Ada pada Allah lah. Itu maksud dia, ada pada Allah. Ada pada Allah. Mewajib baginya akan kaunuhu qadiran. Yakni takluk ia dengan takluk. Takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Dan menyediakan atas muafakat iradatnya. Bila sebut takluk ni, makna dia terkait. Dia ada hubung kait. Itu takluk ya. Bila ada kudrat, mestilah Allah dalam keadaan berkuasa. Bukan ada kuasa, tapi tidak berkeadaan berkuasa. Mendengar, tetapi tidak dalam keadaan mendengar. Tak boleh macam tu. Dia berkuasa dan dia boleh menggunakan kuasa dia. Bila-bila masa, apa masa pun sentiasa Allah Ta'ala itu berkuasa. Keadaan kuasa Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Allah Ta'ala berkuasa dan keadaan berkuasa. Dia beza sikit lah. Ada sikit berbeza. Sebab tu dia lekat takluk tu. Berkaitan dengan kaunuhu qadiran. Dan berkaitan pula dengan iradat. Dia takluk pula dengan iradat. Nak buat sesuatu, Allah Ta'ala nak tiadakan. Allah Ta'ala kata, hari ini aku nak hapuskan COVID-19. Maka hapus. Kuasa Allah menghapuskan COVID-19 bertepatan. Takluk dia mesti bertakluk ataupun dia mesti ada kaitan dengan kemahuan. Tak bolehlah berbeza. Itu maksud dia. Bertakluk dia dengan iradat. Makna dia berkaitan muafakat dengan iradat dia. Dia muafakat dengan iradat. Tak boleh bertentangan. Kemahuan Allah nak bagi ada lagi COVID-19. Tak mau bagi hilang. Kuasa dia nak bagi hilang. Tak boleh. Dia mesti sama. Mau dengan perbuatan. Kehendak dengan perbuatan kena sama. Kuasa bergerak bersama dengan iradah. Itu maksud dia. Muafakat iradatnya pada meniadakan dan mentiadakan. Mungkin. Mungkin. Benda mungkin. Benda mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Siapa bagi? Allah. Mungkin Allah bagi hilang COVID-19 bulan 5. Mungkin Allah Ta'ala bagi hilang esok. Mungkin. Benda mungkin. Jadi benda mungkin ni, kita ni semua benda mungkin lah. Bila mungkin, Allah berkuasa atas segala mungkin. Kita ni semua dikuasai oleh siapa? Oleh Allah. Dikuasai oleh iradah Allah. Jadi kita ni hamba. Ni nak main bab ni. Jadi tak ada satu benda mungkin ni yang mustahil pada Allah Ta'ala. Tak ada. Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak buat. Sebab Allah berkuasa dan berkehendak. Tak ada siapa paksa Allah.
Lawannya al-ajzu artinya lemah, iaitu mustahil Allah Ta'ala lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Terima kasih Puan Nolida Muhammad Abdul Rahman atas kesudian untuk bersama kita pada pagi ini. Baik. Lawan kepada kudrat dia al-ajzu, iaitu lemah. Yang ke-8, iradah, berkehendak Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat yang wajib bagi zat. Berdiri pada zat. Samalah iradat ni dia duduk pada Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Dan kaunuhu muridan, yakni takluk ia dengan menentukan mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya, atas muafakat ilmunya. Kaunuhu muridan, dalam keadaan berkehendak. Bukan ada kehendak tapi tidak berkeadaan berkehendak. Hal keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak dalam buat sesuatu tu muafakat dengan ilmu pula. Allah Ta'ala ada ilmu. Mestilah buat sesuatu benda, kehendak Allah itu mesti sama dan dia tak berlawanan, tak bertentangan dengan ilmu. Ilmu Allah, Allah tahu macam mana Allah tahu. Ilmu Allah tu akan muafakat dengan kehendak Allah. Ilmu kata mati orang ni jadi baik, maka kehendak Allah nak matikan dia berdasarkan ilmu. Maknanya sepakat, elok, tak boleh bertentangan. Tak boleh bertentangan. Itu dia kata. Tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang yang dikehendaki dengan ilmunya. Allah menentukan sesuatu benda, Allah dengan kudratnya, dengan kehendak dia, nak buat sesuatu benda mungkin ni Allah buat. Mungkin tu, sebenda-benda tu apa-apa sahaja, nak matikan, nak hidupkan, nak sihatkan, nak berkayakan, nak miskinkan, semua ni kita duduk bawah siapa? Bawah iradat Allah, kehendak Allah, bawah ilmu Allah. Bab akidah ni bukan kita nak bincang Allah sangat. Kita nak rasa diri kita ni hamba. Bila kita rasa Allah tu hebat, Allah hebat, ilmunya hebat, dia yang menentukan bergeraknya tangan. Mungkin bergerak tangan ni, mungkin tangan ni tak boleh bergerak. Siapa yang punya kehendak? Allah. Siapa yang berkehendak tangan ni bergerak? Allah. Siapa, dengan ilmu siapa? Dengan ilmu Allah. Jadi makna dia Allah yang buat segala-galanya. Hidup kita ni di bawah pentadbiran Tuhan yang Maha Agung, Allah. Nak pergi ke situ ya akidah kita. Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Artinya bahawa Allah Ta'ala berbuat ia akan barang yang dikehendaknya. Artinya ilmu, artinya berkehendak Allah Ta'ala. Maknanya satu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat yang wajib bagi zat. Kaunuhu aliman. Yang takluk ia dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib dan sekalian yang mustahil. Dan sekalian yang harus atau atas sifat yang ada sekaliannya. Iaitu dengan dia akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan pada satu jalan jua pun. Kaunuhu aliman, Allah Ta'ala alim. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sifat mengetahui dia ada pada zat. Dan mesti dalam keadaan mengetahui. Yang pengetahuan Allah Ta'ala itu berkaitan, dia duduk dalam lingkungan takluk dengan mengetahui sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil, sekalian yang harus. Benda yang mustahil, perkara yang wajib, perkara yang harus, semua Allah Ta'ala tahu. Benda ni mustahil tak boleh buat. Benda mustahil macam ni, semua Allah Ta'ala tahu. Benda ni wajib, semua Allah Ta'ala tahu. Yang harus jatuhnya daun, sehelai daun, Allah Ta'ala tahu. Pokok ni nak tumbang, Allah Ta'ala tahu. Pokok ni nak kena panah petiak, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu petiak namanya bila, hujan nak turun bila, berapa banyak hujan nak turun, semua
dalam ilmu Allah Ta'ala. Perkara yang mustahil, perkara yang wajib, perkara yang harus, semua di bawah ilmu Allah. Itu maksud dia. Jadi kita ni siapa? Kita ni hamba. Ilmu kita terang mana? Ilmu kita terang mana? Kita tahu tak hari ni berapa orang nak mati? Tak tahu kan? Kita tahu tak hari ni berapa orang yang akan kena virus, coronavirus disahkan positif? Kita tahu tak? Tak tahu lagi. Pukul 5 lagi baru mereka kira. Pukul 12 lagi mereka tutup, mereka kira-kira berapa. Ilmu Allah bukan macam tu. Ilmu Allah bukan bermula dengan tak tahu. Tak. Allah bukan ilmu dia macam tu. Dia bukan manusia. Dia bukan makhluk. Dia Allah. Dia Allah. Allah yang maha mengetahui. Itu yang kita sebut Allah maha mengetahui. Belajar akidah sampai nak tahap nak mikir itulah, bukan nak hafal, bukan makna dia tanya apa dia. Tak. Yang saya nak tekanlah ni, kita mengaji akidah bersifat ni, kita mengaji akidah ni sebab dia mula kita tu sebiar ni dia cerita pasal akidah, lepas ni bab sembahyang lah. Jadi sebelum kita nak pi bab sembahyang, kita cerita dulu bagi kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Maha Agung, Maha Mendengar, Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Subhanallah, Allah Maha Agung, maka kita sembahyang, kita khusyuk lah. Kita sembah siapa tu? Kita sujud kat siapa? Masa tu pun kita belajar sembahyang. Ni makna dia. Sebab tu kita, Tok Guru kita ni, Tuan Hussein ni, dia mula kita Hidayatus Sibyan ni, dia mula dengan bab akidah dulu, pendek ya, tak banyak mana. Dia sifat 20 sikit ya. Kita nak perhabis tak apa ya agak apa kan. Lah ni bukan apa lah. Dia 9:40 lah. Ya. Baik. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap sesuatu maha mengetahui. Allah maha mengetahui setiap sesuatu. Sudah, fahamlah. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Apa saja Allah Ta'ala tahu. Hayah artinya hidup Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mewujud, yang berdiri dengan zat, yang berwajib bagi zat akan kaunu hayan, yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani, padahal tiada takluk ia dengan suatu jua pun. Lawannya al-maut. Mati iaitu mustahil Allah Ta'ala mati. Allah Ta'ala hidup. Kalau kata Allah Ta'ala mendengar, melihat, Allah Ta'ala maha berilmu, Allah Ta'ala maha kuasa, tiba-tiba kata Allah mati, kok mana? Jadi makna dia hayah ini sifat yang mewujud pada zat, dan dia mengesahkan zat bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu akan ada bila Allah Ta'ala tu hidup. Mati habis tak boleh kata dah mendengar, macam mana mati? Sebab tu hayah, di bawah hayah, dengan sebab hayah tu, bila kita sebut Allah Ta'ala tu hidup, maka otomatiklah sifat ma'ani yang lain ada, iaitu adanya sifat, ada sifatnya sama', basar, kalam dan sebagainya. Sama' artinya mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mewujud, yang berdiri ia dengan zat yang mewajib ia bagi zat akan kaunu sami'an. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah mendengar. Jangan hanya mendengar, tapi keadaan Allah sentiasa mendengar. Bukan sekejap dengar, sekejap tak. No. Dia sentiasa keadaannya mendengar. Lawannya as-samam. As-samamu artinya tuli, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-umyu artinya buta. Mustahil. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mewujud, yang berdiri ia dengan zat yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran. Allah Ta'ala melihat dan sentiasa melihat. Bukan sekejap tak tengok, sekejap tak tengok. Macam kita boleh lah, sekejap tak tengok, sekejap tak tengok. Allah tidak. Allah Maha Agung, Tuhan yang sentiasa melihat.
Melihat apa yang kita buat. Kita duduk dalam gua, Allah nampak. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang, Allah nampak. Kita duduk depan orang ramai, Allah Ta'ala nampak. Sebab keadaan Allah sentiasa melihat. Sembunyilah macam mana dosa sekalipun. Sembunyilah. Salah. Buatlah perancangan jahat sekalipun. Oh, tak ada siapa tahu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala melihat. Kita kena rasa Allah melihat. Ini belajar akidah sebelum nak sembahyang. Allah Ta'ala duk melihat kita sembahyang. Sentiasa Allah sedang melihat. Ni saya duk baca ni, Allah Ta'ala sedang melihat. Tuan-tuan sedang melihat live Facebook ni, Allah sedang melihat. Allah melihat. Allah sentiasa melihat kita. Dalilnya innahu bi'ibadihi khabiran basir. Khabirun basir. Bahawasanya Allah Ta'ala sekalian hamba-Nya amat mengetahui dan amat melihat. Kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Terima kasih saudara Abdul Razak dan Zafirah kerana bersama. Baik. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh type dalam komen tu. Kalau yang saya boleh jawab, saya jawablah. Yang tak boleh jawab, saya tak jawablah. Kalam, berkata-kata Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu sifat yang mawujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat. Kaunu mutakalliman. Allah Ta'ala berkata-kata, dalam keadaan berkata-kata. Dengan barang yang takluk dengan dia oleh ilmu. Dia kena takluk dengan ilmu. Allah berkata dengan ilmu. Bukan berkata dengan jahil. Tidak. Dengan ilmu. Allah Ta'ala berkata dengan ilmu. Iaitu sekalian yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan ilmu. Dan ia menjadi takluk dilalah. Dengan kata-kata Allah Ta'ala, maka memberi petunjuk. Memberi petunjuk kepada hamba. Itu yang datangnya Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah dengan Musa dengan beberapa perkataan. Maka perkataan itulah jadi Taurat. Perkataan itulah jadi Quran. Maknanya dia menjadi dilalah. Menjadi petunjuk. Yang ke-14, kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Yang ke-15, kaunuhu aliman. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman. Itu semua keadaan-keadaan. Keadaan Allah. Sentiasa, maksudnya sentiasalah Allah itu mendengar. Sentiasalah Allah Ta'ala itu melihat. Sentiasa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Sentiasalah Allah Ta'ala itu mengetahui. Sentiasalah Allah Ta'ala itu berkehendak. Sentiasalah Allah Ta'ala itu hidup. Sentiasalah Allah Ta'ala itu berkuasa. Itu maksud kaunuhu. Kaunuhu. Dan bila kita tahu macam itu, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak yang dikasihi sekalian, sekarang kita faham Allah bersifat dengan sifat 20 ni bukan Allah Ta'ala bersifat dengan 20 ni ya. Sifat Allah yang sempurna tak terhingga banyaknya. Kita tak tahu. Nama-nama Allah ada 99 berdasarkan hadis sahih. Nama-nama Allah tu termasuklah dalam sifat-sifat dia. Nama-nama. Sebab tu kita kata tauhid asma' wa sifat. Kita belajar tauhid dengan nama-nama Allah Ta'ala yang baik dan juga sifat. Jadi sifat-sifat ni sebagai pedoman kepada kita untuk kita tangkis benda-benda yang tak elok, yang sesat. 20 ni. Ini dia kata metodologi sifat 20. Kita belajar sifat 20 ni bukan makna dia sifat Allah Ta'ala ada 20 ni je. Tak. Yang kita belajar ni sebagai satu pegangan untuk kita tangkih ajaran-ajaran sesat, akidah-akidah yang tak betul. Kalau ada orang mai kata Allah bisu, kita tolak. Tak boleh. Allah Ta'ala berkata-kata. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala tu buta, tangkis dia. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi, sebab tu sifat 20 disusun oleh ulama Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi ni, kita
Mereka ulama besar, mereka tolong kita buat sifat 20 ni supaya akidah kita sempurna. Hak tu ya. Kita belajar sifat 20 ni supaya bila orang mai kata kat kita, betul tak Allah Ta'ala tu mendengar? Betul? Memang. Hang tahu tak Allah Ta'ala tu melihat? Mestilah Allah Ta'ala melihat. Allah tengok dalam hati kita pun Allah nampak. Allah Ta'ala tu berilmu. Ya, memang ayat hujan turun banyak mana Allah Ta'ala tahu. Tang mana nak turun Allah Ta'ala tahu. Matahari bila nak terbit Allah Ta'ala tahu. Bila kita nak mati, bila kita nak hidup, bila kita nak makan nasi. Tengok-tengok nasi duk ada depan mata. Tapi Allah Ta'ala tak berkehendak dia masuk dalam perut. Tak berkehendak masuk untuk gigit, untuk mamah. Maka tak. Nasi depan mata lah. Tak boleh makan. Sebab Allah Ta'ala tak berkehendak untuk kita bagi makan. Untuk kita makan. Itu makna dia besarnya, hebatnya, agungnya Allah Subhanahu Taala. Macam mana kita nak rasa macam tu? Bila kita belajar sifat 20. Jadi jangan condemn sifat 20. Sifat 20 antara metodologi untuk kita meyakini Allah, beriman dengan Allah dan mengenal Allah dengan pengenalan yang cukup baik. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi pukul 9 pagi seperti mana yang kita cadangkan. InsyaAllah kita akan kupas esok pagi pembahagian sifat 20. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.